Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So bagi siapa yang kenal channel aku ni daripada dulu sampai sekarang, ada satu segmen yang dah lama kita tak buat, iaitu segmen bakar duit. Di mana dekat segmen bakar duit ni, apa yang kita akan lakukan adalah kita pergi dekat Shopee, kita pergi dekat Lazada, kita shopping secara random barang-barang yang boleh dikatakan agak menarik, agak mampu milik. Kita bawakan dekat segmen bakar duit ni, kita test out secara live dekat segmen ini. Kalau on kita puji, tak on kita bakar ramai-ramai. Di mana dekat dalam video kali ni kita nak buatkan segmen bakar duit yang terbaru. Aku pun tak ingat yang keberapa. Korang boleh check it out lah yang keberapa dekat title ni. Tetapi basically hari ni kita nak buat bakar duit. Di mana dekat video kali ni aku ada membawakan korang beberapa barangan yang aku boleh katakan agak menarik untuk diketengahkan. Jadi kalau korang nak tahu apakah barangan-barangannya, go tak go, on tak on, tak boleh masa lagi. Let's check it out. Item yang pertama yang kita nak bawa pada hari ni adalah sesimple-simple item, semurah-murah item. Item ni aku selalu nampak keluar dekat Facebook punya sponsor ads lah. Di mana kita nak bawakan hari ni. Simple je barang yang pertama ni. Macam korang nampak, ini adalah car phone holder. Di mana dekat Shopee korang boleh dapatkan berharga RM7.90 saja. Murah gila. So apa yang membuatkan dia menarik adalah berbeza dengan implementasi car holder sebelum ni, di mana korang akan ada suction cup melekat dekat cermin tu. This one dia lebih kepada kepit dashboard. Jadi jom kita tengok. Jadi macam korang nampak kotak dia macam ni. So untuk yang pembelian aku pada sale ni agak clumsy sikit kotak dia, memang terbuka, memang comot gila. Alright, so kalau korang boleh nampak ini adalah dua features lah. So dia akan kepit dekat dashboard korang ataupun mana-mana tempat yang boleh kepit dalam kereta. Nak kepit kat tangan ke, dekat muka ke, dekat steering pun boleh. So dekat sini korang kepit handphone dan boleh rotate-rotate, boleh pusing-pusing lah. Alright, jadi jom kita buka. Alright, kotak dia simple, dalam tak ada apa-apa. Buang tepi. Buang tepi. So dekat dalam korang akan dapat unit dia macam ni. Simple, mimple. Tak ada masalah. So senang je. Ini kepit, korang akan buka, kepit dekat macam dashboard macam ni. Macam ni dashboard korang. Phone, letak, pusing-pusing, boleh rotate-rotate dekat sini. Jadi untuk keterangan lanjut, jom kita masuk ke dalam kereta. Alright, so untuk yang GPS holder ni macam ni lah. So korang boleh letak ni macam ni, Mi 11T Pro muat, tak ada masalah, boleh besar lagi. Okay, so what happen adalah, kan macam contoh kereta aku ni, dia ada macam tempat meter ni kan. Kereta korang pun akan ada tempat meter macam ni. So korang letak macam ni. Korang buka. Korang masuk kat bawah ni, macam ni. Nampak? So dia akan secure in place macam itulah. And benda ni korang adjust lah. Macam ni kan, korang nak tegak ke. Kan jadi kalau bawa kereta, phone korang kat sini. Korang nak macam ni pun boleh. Tegak macam ni, nak macam ni ke, sampai macam ni pun boleh, tak ada masalah. So instead of korang buat suction, and then sometimes korang akan terpaksa letak kepada tempat yang blind spot. So macam ni bagi aku legit lah, dan korang boleh kepitkan dekat mana saja. Dia tak melibatkan adhesive ke apa. Memang sangat-sangat simple lah, kalau korang nampak kan. Dan dia punya kepitan ni memang sangat-sangat strong tau. Seriously, kuat gila. Cumanya satu benda aku nampak, yang ni dia a bit longgar lah. Tapi I believe kat belakang ni ada skru, korang boleh ketatkan. Tapi kalau sekadar korang nak guna macam ni, memang tak ada masalah. Nampak? Korang boleh macam ni kan. Nice gila kan. Dia bukan satu posisi. Korang nak alihkan mana. Kalau anak kata korang tak nak guna GPS, korang nak bagi anak korang tengok kartun ke apa, korang tak ada macam infotainment macam ni, pun boleh. Tak ada masalah. Seriously, memang sangat-sangat function. Nak tegak macam ni ke, nak buat UHD ke, kalau anak kata korang ada apps ke, pun boleh. Memang function guys. So barangan kedua ni pula, sama juga barangan ni untuk dalam kereta, tetapi dia agak unik dan agak aneh tau. Aku tengah scrolling kat Shopee, dia keluar. Korang macam, what the heck is this? This is vehicle seat fan. Pelik kan? Daripada gambar korang dah tahu dia akan duduk kat mana. Dia akan duduk dekat headrest tu. Kalau letak kat sini, dia akan menyejukkan belakang korang, antara korang dengan seat kereta. Dan ini dijual dekat Shopee sekarang harganya adalah RM13.90. Again, aku pun tak tahu function tak function sebab kejap lagi tak akan cuba kat dalam kereta. Tapi basically inilah rupa penawaran dia. So ini adalah dia punya spek-spek secara ringkas je lah. Dia punya DC input output ke. Rupa dia macam ni. Cara pasang dia begitu. Korang kena pasang dia punya hose dia tu. Sambungkan kepada dia punya power input dia. Korang kepit dekat tiang 2 batang dekat headrest korang. Dia akan sepatutnya mengeluarkan angin. I'm not sure sejuk tak sejuk. Ataupun sekadar untuk mengeringkan peluh dekat belakang kalau korang tengah berpeluh belecak bagai. Jadi, jom kita buka dulu. Benda-benda ni pelik sikit tau. Kadang-kadang dia keluar, tak dijangka tau. Aku tengok apa benda ni kan. Benda macam aneh kan. Tapi, why not? Okay, kita try tengok apa yang ada. Alright, itu saja. So basically again ini adalah dia punya cara-cara dia.
dalam ada English lah. Baru nak cakap. Ada English. Ya, install the fairing, install the accessory to appropriate size according to selection. Dia tu pasang bla bla bla. Kita akan demo sekejap lagi. So basically main unit dia macam ni lah. Dia punya blower dia. Alright. Ini adalah blower dia lah. Super fan dia. So yang ni korang akan pasang untuk kepitkan arm, untuk kepitkan kat tiang korang punya headrest. Dan ini adalah korang punya power lah. Korang boleh samakan pada korang punya USB output. Dan kat sini ada tekan. I believe ni kalau korang tekan dia akan on off kan dia. Dan sini korang boleh tampal kat mana-mana lah. Kalau korang tak nak dia merata-rata, meracau-kacau, melayang-layang, korang boleh lekat dekat mana-mana. So basically dekat dalam ni ada barang-barangan dia. So ini adalah dia punya ventilation hose dia lah. Macam ni lah. Korang masuk situ, so benda ni akan ke belakang korang tau. Dia akan tiup angin belakang korang. Macam tu. So ini adalah dia punya pengepit dia lah. Kiri kanan dia lah. Okay, basically macam ni lah. Nanti kita cubalah kat dalam kereta. So benda ni boleh adjust ke? Boleh adjust lah. So satu dia bagi pendek, satu dia bagi panjang lah. So benda ni boleh tekan untuk adjust korang lah nanti kejap lagi. Alright, so dia akan letak belakang, dia akan tu. Ini adalah dia punya extra accessory dia lah. Kalau korang nak bagi dia lebih lekat dekat korang punya batang headrest tu. Macam itulah cara dia. So ini tak ada apalah. Kalau anda kata korang punya kangkangan headrest punya tiang tu sangat kecil, korang pakai yang kecil, yang pendek sikit lah. Kalau panjang korang pakai inilah. So jom kita masuk dalam kereta, kita demo kat sana. Okay, so untuk yang headrest punya blower ni kita dah pasang. Macam inilah rupa dia. Right, so dia akan letak dekat sini. So untuk dia punya extension ni aku terpaksa tukar yang pendek sikit. Sebab apa? Apparently aku punya headrest punya kangkang ni tak berapa besar. Tapi bila dah pasang macam ni lah, korang boleh bayangkan lah. Kalau orang duduk macam ni, so wire ni korang boleh sorokkan lah. Dan korang akan lalu dekat sini, sambung dekat dia punya USB ni. So untuk controller ni, basically dia ada 3 step. Okay, so bila korang tekan sekali, dia akan hidup. Okay, ini yang pertama, kedua, ketiga lah. So macam ni Dos, dia punya angin okey? Angin dia okey. Angin dia kuat lah kan? Dia ibarat macam kau duduk dalam aircon, kau on kipas, macam tu kau rasa so kalau anda kata aircon korang sejuk, dia lagi tambah sejuk lah. Yes, tapi kalau anda kata, aku nampak practicality benda ni adalah lebih kepada kalau kereta-kereta yang mungkin macam aircon rosak ke, yang jenis macam van-van lama kan, yang letak kipas atas dashboard macam ni kan. So dia nak tambah extra angin, this is okay lah. Tapi kalau anda kata kau nak pakai kereta-kereta yang macam aircon okey, tak ada masalah, dia agak berbunyi lah. Macam ni lah bising ni kan. Tapi kalau korang memang tiba-tiba belakang ni macam sekarang daun belecak, berpanau kan, dia memang perlukan extra angin. Berpeluh. Memang this is cepat dan agak kuat lah kan. Memang so far kuat gila lah. Dia cakap pun memang sejuk, puas hati lah. Dan benda pun tak mahal kan. Boleh dengar lah. Betul, harga boleh dengar. Harga boleh dengar. Okay, jadi itu adalah review untuk this headrest blower. So, item ketiga ni berkaitan dengan lampu. Di mana mungkin korang rasa tak penting, tapi bagi aku kadang-kadang benda ni adalah penting tau. Di mana dekat pasaran sekarang ada pelbagai jenis lampu rechargeable lah. Tetapi untuk yang ini, USB emergency tube ni, dia punya penggunaan dia tu aku boleh nampak lebih kepada kalau korang pernah nampak komen beki kereta, buka bonet dia ada satu lampu dia gantung dekat atas ke bawah tu, ini dah lampunya. Di mana untuk lampu ni, aku ambil yang ni adalah yang spek paling tinggi, iaitu katanya 100 watt. Berharga lebih kurang RM20.99. So rupa dia macam mana? Jom kita buka. Alright. Macam dia baru nampak kan? Okay, so dia panjang macam ni. Ini adalah besi, korang boleh magnetkan, boleh lekatkan pada magnet. Dan kat tepi ni ada magnet. Tapi magnet ni rasanya tak begitu kuat kot. Dan dia ada memberikan 2 plate besi. Kalau anda kata korang nak tampal kat specific area, kau tampal plate besi ni, should be dia akan lekat kat sini lah. Tapi should be dia done the job. Tak begitu berat, tak begitu ringan. So untuk itu, dekat bawah ni terdapatnya dia punya pengecasan dan juga dia punya switch dia. Dan dia masih lagi menggunakan micro lah, sebab apa tak begitu mahal. Atas ni terdapatnya satu hook untuk korang gantung. Kejap lagi kita akan demo macam mana nak gantung kat kereta ataupun dekat mana-mana. Alright, jadi untuk itu, mohlah kita ke tempat gelap, mohlah kita ke kereta, kita tengok macam manakah function dia. Let's go. Okay, kita dah sampai kat rumah, kita test sekejap lampu ni. Okay, mana button dia tadi, kat atas ni. Okay, alright. So ini adalah keterangan dia, korang bayangkan. Okay, gelap. Nampak terang mana kan? Okay, kita tutup sekejap. Okay, let's say lah korang breakdown ke apa kan. Korang pun buka bonet. Buka bonet kan. Macam, gelap ke nak tengok kan. Gelap ke. Jadi korang pun sangkut dekat atas ni. Okay, usually dia ada tempat sangkut. Kat mana kita nak sangkut? Okay, selalu kat sini lah. Okay, kita sangkut kat tempat apa? Tempat lock ni. Okay, dah akan jadi macam ni. Alright. And then, korang buka lah lampu bawah ni. Nampak? Nampak beza macam mana? Okay. Tekan balik.
Mana ni nak gabung-gabung susah. Okey, ni malap sikit. Ni SOS. Okey, nampak gelap. Okey. Gelap. And then bila korang tekan, tegang macam mana. So kalau korang nak baiki ke something malam-malam sikit kan, boleh lah, tak ada masalah kan. So bagi aku, lampu ni memang totally legit lah. Selain daripada tu dia ada magnet. Cumanya magnet dia, I'm not sure lah kuat ke tak kuat. Kita try dekat body mana, kat atas ni, boleh tak? Dia melengkung sikit lah. Okay, kita try tepi ni. Dia tak melekat lah. Tak begitu kuat lah. Magnet tak begitu kuat lah. Tapi kalau sekadar korang nak guna untuk gantung, memang tak ada masalah lah. Nak jadi pomen sikit kan. Okay, letak macam ni. Memang terang. Alright, item keempat ni adalah satu benda yang aku boleh katakan dalam era kepelbagaian device dalam satu-satu masa. Maksudnya, sekarang ni satu individu, contohnya aku sendiri, dekat aku je ada beberapa device dalam satu masa. Android, iPhone, iPad, powerbank, laptop dan lain-lain. Jadi keperluan pelbagai kabel tu adalah perlu. Tetapi, dengan adanya kabel ini, di mana macam korang nampak, ini adalah daripada MacDodo. Multifunction PD kabel atau PD data kabel. Yang ini adalah berharga RM25.90. Dan apa yang menarik tentang kabel MacDodo ni adalah, dia korang boleh tukar-tukarkan untuk pelbagai situasi. Meaning that dalam keadaan sekarang, ada orang guna Type-C kepada Type-C, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda kata korang masih lagi menggunakan Type A tapi pakai peranti Type-C pun boleh, tak ada masalah. Type A kepada Type-C. Ataupun korang ada iPhone dan juga Android, boleh, tak ada masalah. Korang ada Type-C dan juga korang ada Lightning port. Dan dia juga support untuk 60W PD fast charge. Itu yang special dia, which is bagi aku agak laju. Dan untuk ni dia ada 3M Max charging, current charging, fast charge, PD, AFC, QC, dan ada macam-macam support untuk pelbagai jenis pengecasan lah. So kalau korang boleh nampak, produk features dia ada kat belakang ni. So yang ini harga dia adalah RM25 saja. So bagi aku agak berbaloi tau bagi siapa-siapa yang memang ada macam-macam device, macam aku kan. Dan dia ada versi yang kalau korang nak yang lebih padu, dia ada versi sampai 100W. Meaning that korang boleh charge typical laptop dekat dalam pasaran sekarang. So dari segi penawaran, kalau korang boleh nampak macam ni lah. Braided cable berkualiti. So dia ada macam lock getah ni kalau korang nak gulungkan dia. Okay. So panjang dia typical lah. Ini adalah 1.2 meter braided cable. MacDodo punya kualiti. So dekat sini, aku sukalah nampak. So kalau anda kata korang nak guna Type A, kat pangkal ni boleh. Tapi kalau korang nak pakai Type C pun boleh. Buka jadi Type C. Dan dia punya locking ni, nampak, jenis tak mudah hilang lah. Dia memang betul-betul ikat dan jenis rubberish. Should be tak mudah patah. So dekat sini kalau korang nampak, kalau korang pakai iPhone, Lightning lah. Tapi kalau korang pakai Xiaomi ke apa ke, Type C lah. Ataupun kalau korang pakai iPhone dan juga iPad sekarang, kan pakai Type-C. So korang boleh bawa satu kabel saja untuk pergi travel. So tak perlu nak renyah-renyah lagi bawa pelbagai kabel tau. Sebab apa tau? Previously kau bayangkan lah, macam aku ada macam-macam device, berapa banyak kabel dah aku nak kena bawa. Tapi dengan adanya satu kabel macam ni, mungkinlah top aku bawa 2 je lah kan. Mungkin nak charge 2 simultaneous punya device dalam satu masa, dah memadai. RM25 settle masalah korang. Support 60W pula tu. Ini adalah bakar duit item keempat. So, bakar duit item kelima. Yang ini untuk lebih fun sikit lah. Di mana kalau korang boleh recall, dulu kita ada bawakan macam game stick tu kan. Tapi problemnya adalah game stick tu dia lebih pricey sikit, 120 lebih sampai ke 200 lebih. Dan korang perlu pasang pada TV kalau korang boleh recall lah. Link semua dekat bawah. Tapi kali ni aku ada barang yang baru sikit tapi lebih kurang sama. Iaitu kita ada kali ni, yang ini. Ini adalah original retro mini Game Boy game console. Built-in 400 game katanya. Ada AV, output, PK, PS4 semualah. Semua dekat dia punya Shopee Mall. Dan harganya adalah cuma RM27.30 untuk version ini. Di mana dia ada dua version. Satu adalah version dia punya konsol itu saja. Ada second version adalah korang boleh main 2 player. Meaning that konsol yang utama tu akan jadi first player. Dia ada satu lagi control untuk second player. Korang boleh cucuk pada TV untuk gunakan dekat TV. Sama macam game stick yang lepas tu. Aku tak cuba lagi. Kita akan demo kejap lagi. Tapi basically inilah dia. Again harganya adalah RM27.30. So kat belakang ni kalau korang boleh nampak, ni aku ambil yang jenis 2 player punya. So all the informasi semua ada kat sini. Katanya bateri dia boleh bertahan sampai 6 jam continuous gameplay. Aku pun tak sure adakah betul ke tidak. Tapi itu yang diklaimkan dia. Okay. So dekat dalam ni ada user manual dia. Retro FC katanya. Alright. Ada apa yang penting ke sini? Tak ada. Cara macam mana korang nak sambung pada TV. Okay. Dan dia memakai bateri Nokia, geng. So rechargeable. Yang penting rechargeable.
Alright, so aku ambil warna kuning. So unit dia macam ni lah. Dia macam Supreme, Game Boy sikit. Atas ni ada tempat cas dia. Ada dia punya, I beli kabel untuk yang ni kot. Ada on off switch. Bawah ni ada volume, tepi ni ada volume dia. Belakang ni adalah tempat bateri. Kita masukkan bateri. Okay, bateri Nokia pakai ni cok. Okay, kita masukkan. Okay, tutup. Okay, macam itu saja. Dan ini adalah second controller dia lah. So called second controller. Kita akan try tengok kejap lagi boleh guna tak boleh guna. Okay. Okay. Duduk tepi. So ini adalah charger dia. Malangnya masih lagi menggunakan micro USB. So should be tak pantas sangat. Dan ini adalah kabel untuk TV lah. So meaning that dia tak pakai HDMI. So kalau korang nak gunakan pada TV, make sure TV korang masih lagi wujud input ini. Kuning audio video ni, kuning merah ni. So itu saja. Jadi untuk itu jom kita demo yang utama ni dulu. Dia punya main unit dia. Again RM27.30 Okay, volume dia. Okay, senyap. Ini paling kuat. So nak back dia. Okay, macam nak back dia. Alright. Okay. So, ni bahasa kita ambil English. Alright. So kalau korang boleh nampak dekat sini ada 400 game lah. Super Mario, Mario, Turtle, Contra pun ada. Bubble, Ninja Gaiden. Okay, Bomberman. Okay, kita try Bomberman lah. Kita try Bomberman. Start. Oh, nice. Quite a decent punya quality, cok. Dia punya button bukan paling sedap lah. Agak mushy. Tapi boleh lah. Sekadar nak main santai-santai. Boleh je. Hey! Okay. So far okay je lah. Playable. Aku nak lock dia. Aku nak lock dia kat situ. Tak lock pula. Okay, lagi sekali. Lock dia. Nampak? Okay lah. Boleh main lah. Alright, tak apa. Maknanya korang tahu benda tu boleh main. Dan so far bagi aku button dia tu bukan paling best, bukan paling tactile, agak mushy tetapi usable dan so far bila tekan tu jadi lah. Jadi jom kita try sama kat TV, kita try tengok boleh go ke tak boleh go. Let's go. One eternity later. Okay, so pada percubaan aku gagal untuk menghubungkan dia pada TV. I'm not sure sama adakah dia punya power terlampau tak kuat, bateri dia mungkin dah nak habis ke apa. Sebab apa bila aku cucuk pada TV dia turun padam kat sini. And then dekat TV dia tak keluar apa-apa. Aku dah cuba tukar port dekat belakang tu yang ada warna kuning, merah, hijau semua tu pun tak jadi, tak detect. Dan bila mana aku dah cabut kabel ini, yang ini dia dah jadi macam flat bateri terus. Aku terpaksa cucuk sekejap, buka balik baru ada bateri. So I suspecting either bateri dia tak support untuk TV ni ataupun unit aku dia ada masalah lah. Tetapi kalau korang just nak beli untuk main single player Mario, Bomberman, aku nampak ada Contra dan lain-lain, tak ada masalah. Dengan harga RM27 ni boleh dah katakan agak recommended. Cumanya tak advisable untuk korang beli yang ada 2 player punya option. Korang ambil yang 1 player pun dah cukup memadai. Alright, so barangan bakar duit yang ke-6. Similar macam yang tadi, tetapi dia punya implementation dia lain sikit. Di mana korang nampak dekat atas meja ni kita adanya another game klasik konsol, tetapi yang ini adalah 2-in-1. Dia adalah sebuah game konsol klasik. Dia juga adalah sebuah power bank dengan kapasiti lebih kurang 8,000 mAh. Di mana untuk yang ini harga dia mahal sikit, iaitu lebih kurang RM63.80. Tetapi korang dapat dua dalam satu lah. Korang dapat game, korang dapat power bank. So bagi aku lah, at least sekarang semua orang ada power bank. So why not ada power bank dengan game yang simple. Jadi jom kita tengok. Jadi macam korang nampak, ini adalah packaging dia. So basically dia support untuk 2.1 punya fast charge. Boleh buat dalam kapal terbang sebab apa kapasiti dia hanyalah 8,000 saja. Ada 2 USB output dan of course dia tak ada Type C lah, dia hanya ada Type A dengan pengecasan dia micro USB. So boleh dikatakan agak klasik tetapi okey je lah kan. Alright, so ini adalah dia punya offering dia. So dekat bawah ni korang akan dapat kabel dia, micro USB Type A, dan ini adalah konsol dia lah. Boleh dikatakan seberat power bank biasa. So rupa dia macam ni. Aku ambil warna hitam orange. Dia ada macam-macam colour. Aku ambil warna hitam orange, nampak lebih funky. Dan ini adalah should be power button untuk power bank lah. Bila korang tekan dia ada 3 bar kat sini. So kat sini ada dia punya output input. Output dia Type A 2. Input dia adalah 1 micro USB untuk pengecasan. Ini adalah slider untuk on off dia punya gaming. Basically itu saja. Belakang dia gelap hitam macam ni je. So kalau korang nak buka gaming, korang slide benda ni on. So dia akan masuk game.
Kali ni terang sikit lah berbanding tadi. Okay. So, kita ambil English. Okay, dia ada tapi tak nampak sangat lah. Mungkin boleh nampak ada warna merah berkelip-kelip tu. So, kita ambil select ke. Okay. So, dekat sini ada Plant vs Zombie, Angry Bird. Okay, apa lagi yang ada? Mark X, Mega Man, Galaxy Bomberman pun ada, Super Contra. Kita try Super Contra. Okay. So, sound dia. Alright. So, jom kita main Contra dekat power bank. Alright. Nampak? Hup. Aku nak. Okey lah kan? Okey lah. Power perform aku Hup. Alright lah, okey lah, boleh lah. Bagi aku tak ada masalah. Kita tekan reset untuk keluar. So dekat dalam ada macam-macam lagi lah. Korang boleh pilih. Kita try tengok. Bomberman kita dah test tadi. Table War, Minion, Burger, Balloon Fight, Balloon Dragon, Pinball, Magic. Ada 416 game lah kat dalam ni. Upin Ipin. Okay, Upin Ipin Okay, kita tengok Upin Ipin Oh, Upin Ipin 3. Okay. Betul-betul Upin Ipin lah, geng. Tapi ini bukan ninja tu ke? Apa si botak tu? Hagimaru? Hattori? Apa jadahnya Upin Ipin ada menembak lah ni? Upin Ipin mas roncok. Mati kau Upin Ipin. Tapi betul-betul macam Upin Ipin lah, geng. Pandai dia buat nama Upin Ipin Ada-ada aja dia orang ni. Okay. Okay lah, Upin Ipin, geng. Alright. Kita keluar. Alright. So bagi aku okey lah. Dan kalau ada kata korang nak charge, okey, korang boleh tutup. Jom kita try charge. Mana kabel tadi? Okay. Okay, kita try charge. Okay, ini adalah type A. So kita kena pasang type A tadi. Kan function kabel macam ni. Korang boleh pakai pelbagai jenis. Okay, kita cucuk dekat sini. Okay. Okay, kita charge Xiaomi aku dulu. Okay, kita tekan. Alright. Charge. Tapi bukan paling laju lah. Tapi boleh lah. Okay, nak charge iPhone pun boleh. Kabel tadi. Korang pasang macam ni. Okay, kita charge iPhone pula. Charge. As a power bank, as a console, okay lah RM63 kan. Kalau tidak korang nak beli power bank pun RM50 juga kan. Alright. So untuk barangan bakar duit yang terakhir, ini adalah paling mahal. Tetapi actually barangan ini aku beli masa aku nak pergi Switzerland itu hari. Di mana bagi aku lah, untuk orang yang banyak device, orang yang memang banyak perkakasan laptop, device, iPad semua, bagi aku korang mesti mengalami situasi di mana agak serabut kita memerlukan banyak charger adapter, banyak kabel satu hal, banyak adapter. Di mana yang aku nak bawa hari ini adalah multi-port punya charging adapter, tetapi ini bukan biasa-biasa bang. Ini bukan biasa-biasa bang. Ini adalah 150 watt gun charger. 150 watt. So far kalau kat Shopee ini adalah yang paling tinggi dia punya power dia lah. Biasa korang tengok 65, 120, ini adalah 150 watt. Di mana masa aku pergi dekat Switzerland, this is the only adapter yang aku bawa, totally. Di mana macam korang nampak, ini adalah jenamanya ProLink. Harga dia adalah sekitar, kita tengah tengok kat sini berapa tadi? RM229. A bit pricier, tetapi believe me, bagi siapa-siapa tech enthusiast yang memang ada macam-macam device, this is a must. Inilah juga yang aku charge MacBook Pro M1 Pro aku yang 97 inci 97 watt tu support untuk ini. Di mana macam korang boleh nampak dekat sini dia ada 3 type C dan juga 1 type A. Di mana untuk type A ni adalah support untuk quick charge 3.0 Qualcomm-nya, support sampai 30 watt. Yang dua atas ni PD charge 1 2 ni support untuk maximum 100 watt each.
Yang bawah ni adalah support untuk 30 watt maksimum. Of course kalau korang cucuk 4-4 dia tak adalah support sampai maksimum 100-100 tu dah jadi berapa kan. Dia akan bahagi-bahagi. Tetapi kalau korang nak charge korang punya MacBook dan juga another phone, memang tak ada masalah. Recommended. Dia besar ni bang. 150 watt sekarang besar ini. Itulah kelebihan gun charger. Kecil, kompak, ringan tetapi yet still powerful. For time being a bit pricey. Sebab apa? Benda ni belum lagi macam mass dekat Malaysia. Tetapi I believe dekat luar negara sana aku dah nampak ada yang 200 watt, 250 watt. Ini adalah so far the most powerful dekat dalam pasaran Shopee yang kita boleh dapatkan sekarang. RM229. Bagi siapa yang ada banyak device, ini adalah emas lah. 100 watt, 100 watt, 30 watt, 30 watt. Korang nak pergi mana-mana, nak pergi bercuti, kalau satu family 5 orang, bawa ini satu pun dah memadai, geng. Seriously, by Prolink. Alright? So guys, macam mana guys? Kali ni bakar duit tu ada pelbagai benda kan. Daripada sesimpel-simpel benda, ada gaming sikit sampai ke paling praktikal at least bagi penggunaan aku lah. So kalau anda kata korang ada apa-apa cadangan lain untuk bakar duit next, korang boleh cadangkan dekat ruangan komen kat bawah. Barangan apa ke, as long as yang tak terlampau bakar duit sangat lah. Kan, janganlah sampai beribu-ribu kan. Yang mampu milik untuk semua orang, korang boleh suggest kat bawah. Kita akan bawakan dalam bakar duit yang akan datang. Alright? So guys, sampai di sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang suka segmen-segmen bakar duit macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.